Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sayang buat semua. Semoga kita diberi kesihatan dan dijauhkan daripada segala yang tidak kita ingini. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang kemasukan ke program matrikulasi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020. Okey, kita lihat keistimewaan program matrikulasi. Program ini merupakan laluan pantas ke universiti. Pihak kementerian menggalakkan pelajar untuk memohon program 1 tahun pengajian, iaitu 2 semester. Okey, yang mana kuota diberikan kepada Bumiputera sebanyak 90% dan 10% kepada bukan Bumiputera. Okey, namun begitu, program untuk 2 tahun iaitu 4 semester juga ditawarkan untuk Bumiputera sahaja. Okey, bagi yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Pelajar hanya perlu bayar sewaktu pendaftaran, hanya bayar kurang daripada RM500. Okey, program ini mendapat pengiktirafan daripada universiti antarabangsa, antaranya United Kingdom, Australia dan New Zealand. Okey, untuk meneruskan pelajaran ke luar negara, pelajar perlulah mendapat pointer sebanyak 3.5 ke atas dan memohon ke program pelajar cemerlang. Okey. Kemudian tentang kemudahan penginapan diberi secara percuma. Bantuan sara hidup pelajar juga diberikan sebanyak RM250 sebulan kepada pelajar yang layak. Okey, yang layak bermaksud pendapatan ibu bapa kurang daripada RM10,000. Okey, namun begitu bagi pelajar yang berkeperluan boleh juga buat rayuan. Okey. Kemudian laluan kerjaya, keistimewaan dia ada laluan kerjaya ke perkhidmatan awam, yang mana dulu saya pernah ada ceritakan yang program matrikulasi ni hanya macam platform untuk ke degree. Okey, tak ada satu sijil khusus yang diberikan. Maksudnya bila nak kerja kena guna SPM, sijil SPM. Tapi sekarang pelajar matrik telah diberi keistimewaan untuk laluan ke perkhidmatan awam. Okey, saya akan bacakan pengkhususan yang diberikan. Okey. Tapi saya baca umum sajalah, tidak terus kepada pekerjaan-pekerjaan. Okey, dalam bidang bakat dan seni, okey, semua aliran matrik layak untuk memohon dia. Ke grade lantikan yang pertama ialah B29, gaji pertama RM1,499. Untuk bidang sains hanya untuk matrik sains saja. Grade lantikan pertama C29, gaji permulaan RM1,505. Untuk bidang ekonomi semua aliran E29 RM1,493. Untuk bidang pertanian untuk semua aliran G29 RM1,494. Untuk bidang keselamatan dan pertahanan awam semua aliran KP29, gaji permulaan RM1,493. Untuk bidang perundangan dan kehakiman, semua aliran grade lantikan LA29, gaji permulaan RM1,513. Bidang pentadbiran dan sokongan untuk semua aliran N29, gaji permulaan RM1,493. Untuk bidang penyelidikan dan pembangunan, hanya untuk jurusan sains dan aliran teknikal sahaja. Grade lantikan pertama Q29, gaji pertama RM1,496. Bidang sosial untuk semua aliran S29, gaji pertama RM1,493. Untuk bidang keuangan untuk semua jurusan aliran matrik WK29, gaji pertama RM1,498.
Okey, matrikulasi telah pun diiktiraf oleh universiti-universiti di luar negara, antaranya seperti berikutlah daripada UK, Australia dan juga New Zealand. Okey, baik. Jurusan yang ditawarkan, okey, untuk jurusan sains ada 3 modul. Modul yang pertama ada subjek bio dan fiziks. Untuk modul 2 tak ada biologi, ada fiziks dan ditambah sains komputer, digantikan dengan sains komputer. Okey, modul 3 tak ada fizik, ada bio dan ada sains komputer. Okey, untuk kejuruteraan ada 3 kolej sahaja yang menawarkan. Kolej yang pertama, Kolej Metrik Pontian Johor, Kolej Metrik Jengka Pahang dan Kolej Metrik Pendang Kedah. Okey, selalunya untuk mereka yang sekolah teknik dan juga aliran kejuruteraan di sekolah-sekolah biasa, ada juga yang daripada sains tulen. Okey, untuk perakaunan, jurusan perakaunan, dan juga ada lagi satu jurusan yang ditawarkan iaitu perakaunan profesional, yang mana perlukan ujian aptitude dan juga temuduga. Okey, untuk perakaunan profesional ni hanya ditawarkan di Kolej Metrik Selangor. Okey, dan untuk Bumiputera sahaja. Dia ada 3 paper, 3 paper ACCA. Okey. Okey, sekarang kita tengok apakah bidang yang boleh diceburi di peringkat ijazah sarjana muda. Okey, ijazah sarjana muda ni sama juga dengan bachelor, sama juga orang panggil ijazah, sama juga degree, benda yang sama. Okey, nama je beza-beza. Okey. Terdapat dalam jurusan sains ada lebih 800 kursus ditawarkan di semua universiti awam. Okey, untuk modul 1 yang mana ambil fizik dan juga bio, boleh mohon ke bidang ijazah perubatan, kejuruteraan pergigian, farmasi, sains, teknologi maklumat, seni bina, kejururawatan, sains forensik, sains kesihatan bersekutu dan lain-lain. Untuk modul 2 yang tak ada biologi, dia ada fizik dan sains komputer. Bidang yang boleh diceburi ialah teknologi maklumat, kejuruteraan aeroangkasa, kejuruteraan perisian, cyber security dan kursus sains tulen dan sains gunaan yang lain. Okey, untuk modul 3 yang tak ada fizik, ada bio dan sains komputer. Bidang yang boleh diceburi teknologi maklumat, perubatan, pergigian, farmasi, kursus sains tulen dan sains gunaan yang lain. Baik, untuk jurusan kejuruteraan, bidang yang boleh diceburi kejuruteraan, keselamatan dan kesihatan pekerja, seni bina dan bidang-bidang teknikal yang lain. Untuk perakaunan, pengurusan sumber manusia, undang-undang perakaunan, pengurusan pentadbiran awam, perniagaan, ekonomi, teknologi maklumat dan lain-lain. Untuk jurusan yang profesional tadi, perakaunan profesional, kelebihan dia ialah pelajar ini ada sijil profesional ACCA. Okey. Okey, kita tengok pula tempoh pengajian bagi setiap semester. Dia peruntukkan seminggu untuk pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baru. Okey, 18 minggu untuk kuliah, 1 minggu untuk minggu ulang kaji, study week, dan 2 minggu untuk peperiksaan, 2 hingga 3 minggu untuk cuti akhir semester. Okey, seterusnya tentang syarat kemasukan. Okey, umur tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan, warga negara Malaysia, pemohon mestilah calon SPM semasa. So, semua syarat tu lulus lah ya, dah lulus. Cuma satu lagi kat sini, untuk matrik, pemohon mestilah mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Okey, sekarang kita tengok pula syarat minimum sistem 2 semester iaitu 1 tahun. Okey, dia kata kat situ syarat minimum. Okey, cuma
kita tak bolehlah terlalu fokus kepada minimum dia tu. Okey, sebab kalau kata pemohon ramai yang cemerlang, dia akan tetap memenuhi kuota. Untuk pemilihan, dia akan ambil pelajar yang terbaik dululah ya. Okey, sehinggalah memenuhi kuota. Okey, cuma syarat minimumnya yang ditetapkan untuk jurusan sains, BM, BI, C, matematik B, chemistry, admat, fizik atau bio C, dan lulus sejarah. Okey, untuk jurusan kejuruteraan, BM, BI, C, matematik B, fizik, admat C, lulus chemistry, lulus sejarah, dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu mata pelajaran. Sekejap lagi kita akan tengok apa benda mana-mana satu pelajaran tu. Okey, untuk jurusan perakaunan, BM, BI, matematik, admat C. Okey, lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana dua mata pelajaran. Okey, untuk jurusan perakaunan profesional, BI, matematik A, bahasa Melayu admat C, lulus sejarah dan sekurang-kurangnya A dalam 3 mata pelajaran dan lulus ujian aptitude dan juga temuduga. Okey. Okey, ini sambungan tadi yang untuk kejuruteraan. Tadi sambungan dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu. Okey, kalau kita ada bio lah. Okey, untuk jurusan perakaunan, syarat dia yang tadi dan juga sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana dua mata pelajaran. Kalau kita ada fizik, kemis atau bio. Kemudian untuk perakaunan profesional dan sekurang-kurangnya grade A dalam 3 mata pelajaran. Okey, fizik atau kemis atau bio. Okey, bagi syarat minimum jurusan sains sistem 4 semester iaitu 2 tahun. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik C. Okey, lulus mana-mana fizik atau bio, lulus chemistry, lulus admat dan juga lulus sejarah. Okey, baik. Mata pelajaran pengkhususan iaitu elektif dia. Okey, jurusan sains sama ada 2 semester dan juga 4 semester. Okey, dua-dua sama modulnya. Modul 1 matematik, chemistry, fizik, bio yang saya dah terangkan tadi. Untuk modul 2 matematik, chemistry, fizik, sains komputer tak ada bio. Dan modul yang ketiga matematik, chemistry, bio dan sains komputer yang tak ada fizik. Okey, mata pelajaran pengkhususan bagi kejuruteraan, matematik, chemistry, fizik dan basic engineering, perakaunan, matematik, perakaunan, ekonomi dan juga pengurusan perniagaan, perakaunan profesional, matematik, financial accounting, management accounting, accountant in business. Okey. Tadi kita tengok mata pelajaran pengkhususan ya, mengikut aliran. Sekarang ni mata pelajaran wajib, maksudnya semua pelajar akan ambil subjek ini. Bahasa Inggeris, pengajian matrikulasi, co-curriculum, pendidikan Islam moral. Okey. Okey, ini kemudahan di kolej matrikulasi. Okey, kita tengok ada dobi, ada surau, ada asrama. Asrama tu nak cantik hias sendirilah ikut color yang berminat. Ada orang suka putih, ada orang suka pink. Okey, keperluan diberikan tapi kekemasan, kebersihan, kecantikan tu sendiri. Okey, ada kafe, ada perpustakaan, ada untuk sukan. Okey, kemudahan-kemudahan lain apa lagi? Ada gimnasium lagi. Dewan kuliah, ada makmal sains, okey, bengkel kejuruteraan, bengkel kimpalan, ada makmal komputer, ada juga fasiliti untuk pelajar yang berkeperluan khas, okey, kerana memang ada pelajar-pelajar yang berkeperluan khas yang masuk matrikulasi yang mana disediakan laluan khas, ada bilik penginapan khas untuk mereka, lift di kawasan tutorial dan makmal, dan mereka juga ada allowance murid berkeperluan khas.
Okey, berikut ialah 15 buah kolej matrikulasi yang ada di Malaysia. Okey. Dan juga ada disediakan untuk rujukan lokasi kolej matrikulasi. Okey, prosedur kemasukan. Okey, anda semua nanti mohon permohonan secara dalam talian. Nanti akan dimaklumkan ada satu masa perlu beli nombor PIN di BSN. Dan mohon secara online lah. Okey. Saya mohon untuk semua form 5 tidak left group kerana maklumat akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Okey, sampailah awak semua dah sambung belajar lepas SPM, kerana guru kaunseling perlu jejak anda dan menghantar data ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk prosedur untuk profesional perakaunan, okey, perlu ada ujian aptitude dan juga temuduga. Okey, kemudian perlu take note penempatan yang disediakan untuk jurusan sains 2 semester, okey, 1 tahun. Semua kolej ada kecuali kolej kejuruteraan. Untuk jurusan sains 4 semester 2 tahun. Okey, semua kolej kecuali Kolej Matrik Perlis, Kolej Matrik Sarawak dan Kolej Kejuruteraan. Itu tak ada. Okey. Kemudian jurusan kejuruteraan ada 3 kolej yang mana saya dah jelaskan tadi. Kemudian untuk profesional perakaunan juga ada di Kolej Matrik Selangor sahaja. Okey, sebenarnya awak semua boleh dapatkan maklumat banyak dekat internet. Boleh tengok di laman web, boleh follow IG Matrikulasi KPM, boleh tengok Facebook, dekat Twitter, semua ada. Okey. Okey, saya akan share beberapa persoalan-persoalan yang masa taklimat tu. Okey, pembelajaran dalam bahasa Inggeris, okey, dan ada muat. Untuk macam sekarang pelajar matrik belajar secara online, ada online kelas daripada pukul 8 pagi hingga 4 suku petang. Okey, kalau waktu kelas dia lah. Okey, untuk yang luar negara, dia yang bertanya tentang kursus-kursus yang ditawarkan. Okey, untuk siapa yang sambung ke luar negara tu, kursus-kursus tu ditentukan oleh KPM. Okey, ada sedikit sharing tentang sambung belajar tu. Macam contohnya tahun 2020 kita dapat 30 orang yang berjaya ke New Zealand dan Australia. Okey, dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Dan mereka ni ada kontrak selama 8 tahun. Kemudian perlu berkhidmat bersama Kolej Matrikulasi sebagai tenaga pengajar. Okay, setakat ni dah ada 15 orang yang ditempatkan di Kolej Matrik sebagai tenaga pengajar. Habis daripada belajar dekat overseas, balik ke Malaysia, hanya sambung diploma pendidikan di UM saja. Okey, sekiranya awak berminat untuk matrikulasi ni, masa pemilihan UPU tu, tulis letakkan matrik yang pertama. InsyaAllah dapatlah. InsyaAllah. Okey. Kemudian tentang penginapan di Kolej Mara, yang mana pelajar yang ditempatkan di Kolej Mara makan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Mara. Dan selalunya diutamakan golongan asnaf lah yang ditempatkan di situ. Okey. Kemudian ada juga persoalan tentang, okey, kalau SPM aliran sains boleh mohon perakaunan, tapi sekiranya aliran perakaunan di SPM tak boleh mohon modul sains. Okey. Kemudian tentang yang perakaunan profesional ada temuduga, dan selalunya yang mohon adalah pelajar yang semua A. Permohonan selalunya dalam 2,000 permohonan, tapi yang diterima hanya 150 orang sahaja. Okey, ada perkongsian contoh yang pernah berlaku. Ada murid SPM yang dapat semua C dalam SPM tu, yang syarat minimum tadi tu. Okey, dia masuk ke matrik 4 semester 2 tahun, tapi PNGK dia dapat 4 flat setiap SEM.
Okey, dan dia masuk ke program pelajar cemerlang dan boleh terus menyambungkan pengajian ke University of Nottingham. Okey, kemudian okey, yang ini tentang viral. Adakah anda semua pernah dapat viral yang mengatakan pemilihan ke matrikulasi menggunakan result trial? Okey, setakat ini pihak matrikulasi mengatakan perkara ini tidak benar. Okey, pemilihan pelajar tetap seperti biasa, seperti sebelumnya lah. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan atau kemusykilan, PM tepi lah ya. Apa-apa pun. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.